Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika 'ilman ya 'alim. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pengerusi yang dihormati pengerusi dan sahabat-sahabat sekalian. Pertama-tama alhamdulillah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi kita ditemukan untuk kita membaca Syama'il Muhammadiyah berkaitan dengan fizikal dan kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa-apa yang kaitan dengan baginda. Dan pada malam ini insya-Allah kita akan mulakan dengan tajuk tersambung tajuk bab wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nak makan ya. Bab ma jaa fi sifati wudu'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ta'am. Bab tentang wuduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak makan. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja min al-khala'i fa qurriba ilaihi at-ta'am fa qalu ala na'tika biwudu' qala innama umirtu bil wudu'i idza qumta ila shalah. Yang bermaksud pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada tempat buang hajat. Lalu beliau dihidangi makanan. Para sahabat bertanya, perlukah kami mengambil air wuduk untuk kamu? Nabi menjawab, aku hanya diperintahkan untuk berwuduk ketika hendak solat. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-gha'iti fa utiya bi ta'amin fa qila lahu ala tatawadda faqala usalli fa atawadda. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari tempat buang hajat. Lalu beliau dihidangi makanan. Kemudian beliau ditanya, tidakkah engkau ingin berwuduk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jika aku hendak solat maka aku akan berwuduk. Mana adakah aku nak solat sehingga memerlukan wuduk? Salman radhiyallahu anhu meriwayatkan, qara'tu fit Taurati inna barakata at-ta'amil wudu'u ba'dah. Fadzakartu dzalika lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa akhbartuhu bima qara'tuhu fit Taurah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakatu at-ta'ami al-wudu'u qablahu wal-wudu'u ba'dahu. Salman meriwayatkan bahawa aku membaca kenyataan di dalam kitab Taurat. Sesungguhnya berkat makanan itu diperolehi dengan berwuduk selepasnya. Maka aku pun menyebut apa yang aku baca di dalam kitab Taurat itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, berkat makanan itu diperoleh dengan berwuduk sebelum dan sesudahnya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, berkaitan dengan tajuk ini, Imam At-Tirmizi mendatangkan kepada kita 3 hadis. Yang pertama, yang kedua hampir sama daripada Ibn Abbas, iaitu hadis yang sama.
daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, cuma dengan sedikit perbezaan dari sudut lafaznya dan makna dia sama. Ini menunjukkan bahawa perawi meriwayatkan hadis ini dengan dalam bentuk riwayat bil makna, menceritakan kisah tidak tidak semestinya 100% dengan perkataan yang diungkapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi selagi mana tidak berubah makna, tidak menyelewengkan fakta, itu dibenarkan oleh ahli-ahli hadis. Itu kaedah periwayatan hadis dengan makna. Jadi hadis Ibnu Abbas ini menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berwuduk sebelum daripada makan. Maknanya tidak disyaratkan seseorang makan sesuatu dalam keadaan berwuduk. Walaupun kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan baginda di antara amalan baginda menjaga wuduk. Masuk bilik air, keluar bilik air biasa berwuduk. Oleh kerana kebiasaan begitu, sahabat pun apabila Rasulullah balik keluar daripada bilik air, keluar daripada tempat al-khala', tempat membuang air, balik daripada tempat membuang air, sahabat menyediakan air, nak bawa air kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana biasa Rasulullah berwuduk dulu. Tetapi oleh kerana dah ada makanan, Nabi dah terhidang makanan, dan Nabi nak memberitahu bahawa tidak disyaratkan orang yang nak makan makanan kena berwuduk. Jadi Nabi menyatakan bahawa aku hanya berwuduk ketika nak solat. Usalli fa utawadda. Maknanya wuduk, adakah aku nak solat sehingga aku memerlukan wuduk? Maknanya makan tidak jadi masalah jika tidak berwuduk. Adapun hadis Salman radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa di dalam kitab Taurat ada menyebut keberkatan makanan dengan berwuduk selepas daripadanya. Dan diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menambah keberkatan makanan berwuduk sebelum dan selepasnya. Masalah berwuduk di sini, berwuduk untuk makan. Makan dalam keadaan berwuduk, di antaranya menambahkan keberkatan. Dan ada ulama mentafsirkan maksud berwuduk yang disebut dalam kitab Taurat ini dan disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwuduk sebelum dan selepas makan, 2 kali berwuduk, maknanya bukannya berwuduk dengan wuduk yang penuh, tetapi sekadar membasuh tangan. Basuh tangan saja, basuh tangan sebelum dan selepas makan, itu keberkatan makanan. Ini yang disebut oleh ulama-ulama yang mensyarahkan hadis ini. Tapi kalau wuduk yang biasa tu, wuduk yang sempurna, seumpama wuduk untuk nak solat tu, menambahkan keberkatan. Kita tak lari, tidak meninggalkan wuduk dalam apa keadaan sekalipun, sehingga nak makan pun kita berwuduk. Itu keberkatan ketika makan. Tapi basuh tangan juga berkat. Kenapa? Kerana dengan kita membasuh tangan di awal sebelum daripada kita makan, boleh menghilangkan kotoran. Bila hilang kotoran, maknanya penyakit agak sukar untuk menghinggapi kita. Kita dah buang, dah bersihkan daripada kotoran yang berada di tangan. Itu di antara tafsiran maksud al-wudu'u qablahu, berwuduk sebelum daripada makan. Dan di antara tafsiran berwuduk selepas makan iaitu basuh tangan. Basuh tangan selepas makan. Kemudian tajuk seterusnya, bab doa sebelum, babu ma jaa fi qawli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla at-ta'am, ay qabla akli, wal murad bi tasmiyah wa ba'da ma yafraghu minhu. Bab ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum makan dan selepas makan. Maknanya baca bismillah lah. Kita akan lihat beberapa hadis dalam bab ini. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan, kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqarraba ta'aman falam ara ta'aman
kana a'zama barakatan minhu awwala ma akalna wa la aqalla barakatan fi akhirih. Qulna ya Rasulullah kaifa hadha? Qala inna dzakarna ismallahi ta'ala hina akalna thumma qa'ada man akala wa lam yusammillaha ta'ala fa akala ma'ahu syaitan. Yang bermaksud, kata Abu Ayyub, suatu hari kami bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda menyhidangkan makanan. Tidak pernah kulihat makanan yang lebih besar berkatnya pada permulaan kami makan. Kemudian sedikit berkatnya di akhir. Mula-mula makan rasa macam berkat. Akhir dah penyudahnya rasa macam kurang keberkatan. Kami bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa berlaku begini? Nabi bersabda, sesungguhnya kami menyebut nama Allah ketika kami makan. Kemudian ada orang yang tak baca bismillah, duduk sekali dan syaitan menumpang bersamanya. Maknanya sebab itulah di awal tadi semua pakat baca bismillah. Kita baca bismillah jadi berkat. Tapi ada orang tak baca bismillah masuk tengah. Dia lewat datang, dia makan, tak baca bismillah, dia bawa sekali dengan syaitan. Syaitan ikut bersama dengan dia dan itu menyebabkan hilangnya keberkatan apabila syaitan turut serta bersama dengan orang yang makan. Sebab itulah di sini menunjukkan kepada kita bahawa bismillah menambah keberkatan kepada makanan walaupun tak wajib. Dan meninggalkan sebutan bismillah ketika nak makan menyebabkan syaitan tumpang sekali makan. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza akala ahadukum fanasiya an yadhkurallaha ta'ala ala ta'amih, falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirah." Apabila salah seorang daripada kalian, kata Nabi, makan dan lupa menyebut nama Allah ketika makan, hendaklah dia berkata dengan nama Allah di awal dan di akhir. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Setengah orang baca bismillahi awwaluhu. Tak tepat, ia tepat awwalahu. Kerana dia zaraf. Dan menyebut nama Allah dengan nama Allah di awal. Sebab tu awwala. Awwalahu wa akhirahu, di awal dan di akhir. Ini ucapan ketika kita terlupa nak baca bismillah di awal makanan, sebelum kita makan. Adapun hadis yang biasa kita baca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Hadis ini mengikut Imam Az-Zahabi dan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis ini dengan dalam riwayat dia, dalam sanad dia ada perawi yang mungkar. Maknanya hadis yang tersangat lemah. Mana kalau dia nak disandarkan kepada Nabi, memang tersangat lemah. Tapi dalam bab doa, kita tidak disyaratkan kita berdoa dengan doa Nabi. Kita boleh berdoa dengan doa apa saja. Allahumma barik lana fima razaqtana. Kita minta keberkatan daripada makanan yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kita. Itu tak salah. Bila tak salah, walaupun riwayat dhaif, boleh kita amalkan. Boleh kita amalkan. Riwayat tersebut terlalu dhaif, tetapi boleh kita amalkan. Bahkan doa yang tidak maksur daripada Nabi SAW juga tak jadi salah untuk kita amalkan. Ada hajat apa, kita berdoa lah dengan bahasa kita, dengan ayat yang kita susun, tak jadi masalah. Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu meriwayatkan annahu dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa indahu ta'am faqala udnu ya bunayya fasammillaha ta'ala wa kul bi yaminik mimma yalik. Umar bin Salamah berkata, satu hari dia masuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sisi Rasulullah ada makanan. Lalu baginda bersabda, marilah, hampirilah aku, wahai anak ya bunayya. Mana ni bahasa yang
Nabi berbahasa dengan kanak-kanak. Wahai anak-anak, ya bunayya, wahai anak, dekatlah dengan aku. Maka bacalah nama Allah, sebutlah nama Allah ketika makan. Dan makanlah dengan tangan kanan apa yang berada di hadapan kamu, iaitu yang dekat dengan kamu. Jangan meraya rata. Ini di antara adab yang diajar oleh Nabi SAW. Yang pertama, duduk dekat dengan makanan. Yang kedua, menyebut nama Allah Ta'ala. Yang ketiga, makan dengan tangan kanan. Dan yang keempat, makan apa yang berada di hadapan kita dulu. Jangan kita merayau rata-rata sebagaimana teguran Nabi punah kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'ami qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai makan, beliau selalu mengucapkan perkataan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan kepada kami, telah memberi minum kepada kami dan menjadikan kami sebagai seorang muslim. Ini doa ni memang riwayat daripada Nabi SAW sendiri. Kalau riwayat yang tu tadi, Allahumma barik lana adalah riwayat yang tersangat dhaif. Tapi alhamdulillahilladzi at'amana adalah riwayat yang dhaif biasa saja. Tidaklah tidak jadi masalah kita nak amalkan dan tidak jadi masalah kita nak sandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak confirm ini perkataan baginda. Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rufi'atil ma'idatu min baini yadayhi yaqul alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghairu muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Maksudnya apabila hidangan telah diangkat dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ghairu muwadda'in wala mustaghnan anhu. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang melimpah ruah, baik serta diberkati. Pujian yang tanpa henti. Ghairu muwadda' tanpa henti. Wala mustaghnan anhu, dan pujian yang tidak boleh kita berpisah dengannya. Mana kita perlukan pujian yang sangat kita perlukan sepanjang masa. Wahai Tuhan kami. Ini di antara lafaz-lafaz doa Nabi setelah selesai Nabi makan. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu at-ta'ama fi sittatin min ashabihi. Faja'a Arabiyyun fa'akalahu bi luqmataini faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law samma lakafakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah makan bersama 6 orang sahabat beliau. Tiba-tiba datang seorang badui lalu dia makan dengan 2 suap. Ambil 2 suap besar. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah dia menyebut nama Allah, iaitu membaca bismillah, saya cukup untuk kalian semua. Jadi dia ambil 2 suap habis. Jadi tak cukup makanan untuk sahabat-sahabat yang lain. Jadi Nabi kata kerana tak baca bismillah. Gelojoh badui tadi, badui yang datang makan bersama dengan 6 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Sebab itulah kita biasa kadang-kadang makan seorang banyak. Tapi makan ramai, kita boleh cukup makanan yang tidak berapa banyak. Kenapa? Kerana mungkin ada di antara kita yang baca bismillah. Tapi kalau makan seorang ni, kadang-kadang kita terlupa nak baca bismillah. Sebab itulah berjemaah ni, kita baca bismillah, mengingatkan, lebih mudah untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmaduhu 'alaiha." Bahawa Allah Subhanahu wa taala suka seorang hamba apabila dia makan makanan, dia memuji Allah Taala. Ataupun dia minum minuman lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda kesyukuran seorang di atas nikmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat makan, orang lain belum tentu ada makanan. Dia dapat minum, orang lain belum tentu ada minum. Ataupun orang lain ada dia dapat makanan, orang lain belum tentu kesihatan mengizinkan untuk dia makan. Dia dapat minum, orang lain mungkin disebabkan kesihatan tak dapat minum. Seumpama dia minum, lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak terhingga. Dan itu salah satu daripada perkara yang menyebabkan seseorang mendapat redha Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah Taala redha, Allah Taala akan bagikan rahmat dia kepada seseorang tersebut. Kemudian tajuk seterusnya, gelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab qadah. Babu ma jaa fi qadahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab tentang gelas bekas minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadah adalah bekas minuman. Sebab itulah ada orang kata negeri Kedah tu asal daripada bahasa Arab. Qadah, bekas minuman. Kerana di negeri Kedah ramai tokoh-tokoh. Suatu ketika dulu ramai tokoh-tokoh ulama, seolah-olah orang jahil datang. Orang jahil datang menimba ilmu, seolah-olah datang minum, mendapatkan minuman daripada para alim ulama di Kedah. Wallahu alam. Setara mana kebenaran dia saya tak pasti. Tapi qadah dalam bahasa Arab bekas minuman. Benda tu tak ada kemungkinan. Macam Melaka. Melaka asal daripada bahasa Arab. Setengah mengatakan daripada kalimah malqa. Malqa ni tempat pertemuan. Sebab itulah kalau kita tengok dari segi sejarah, memang ada pedagang-pedagang masuk melalui Melaka. Tempat pertemuan, pertukaran barang-barang dagangan di Melaka. Tempat pertemuan, malqa. Akhirnya jadi Melaka. Itu tak mustahil daripada kataan Arab. Begitu juga Johor, daripada jauhar. Jauhar pemata. Wallahu alam. Ada kemungkinan juga tu. Qadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabit. Meriwayatkan Sabit Al-Bunani meriwayatkan akhraja ilaina Anas bin Malik qadaha khashabin ghalidhan mudabbaban bi hadid faqala ya Thabit hadha qadahu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Anas bin Malik mengeluarkan satu gelas yang dibuat daripada kayu yang keras yang ditampal dengan besi. Gelas kayu tampal besi. Mana besi kayu keras betul lah. Kalau biasa-biasa pecah dengan besi. Tapi yang ni oleh kerana kayu tu pecah, besi tampal. Jadi penampal dia. Seraya berkata, inilah wahai Sabit, inilah bekas, inilah gelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan laqad saqaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal qadahi syaraba kullah al-ma'a wan nabidha wal 'asala wal laban. Anas mengatakan aku memberi minuman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bekas ini, iaitu dengan gelas ini. Semua jenis minuman, sama ada air ataupun anggur, iaitu perahan Nabi. Nabi ni perahan anggur. Dan madu dan susu. Mana satu gelas dikongsi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua jenis air.
Dan di sini para ulama menyatakan bahawa menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka bermewah. Tidak suka bermewah. Memadai satu gelas yang digunakan untuk pelbagai kegunaan. Minum air kosong pun gelas yang sama. Minum madu pun guna gelas yang sama. Minum susu pun guna gelas yang sama. Ini menunjukkan zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab ma jaa fi sifati fakihati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkaitan dengan buah-buahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu buah-buahan yang pernah dimakan oleh baginda. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kitha'a birrutab. Yang bermaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memakan buah timun dengan kurma masak. Nabi makan sekaligus kurma dengan buah timun. Al-kitha' ni timun yang beza sikit dengan timun kita di Malaysia ni. Dia timun yang berbulu sikit tu. Jadi para ulama menyatakan gabungan dua makanan ini sesuai untuk badan. Kerana apa? Kerana al-kitha' timun ni jenis menyejukkan badan. Rutab, kurma ni jenis memanaskan badan. Jadi stabil tubuh. Kalau sejuk sangat tak sesuai juga. Ini salah satu hadis yang menunjukkan makanan seimbang yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Abdullah bin Ja'far, Aisyah radhiyallahu anha juga meriwayatkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulul kitha'a birrutab. Dengan lafaz yang sama juga. Cuma yang tadi diriwayatkan oleh Abdullah bin Ja'far, di sini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan dua makanan ini di antara makanan yang disukai oleh Rasulullah, di antara buah-buahan yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rutab ni kurma yang basah lagi sebelum dikeringkan, sebelum dijemur. Kerana tamar dia biasa orang ambil di pokok dalam keadaan rutab, masih basah. Kemudian barulah orang jemur jadi kering. Bila kering itu berubah nama dia jadi tamar. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yajma'u bainal khizbizi warrutab. Yang bermaksud saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan buah tembikai susu dan kurma masak. Dengan kurma. Tadi makan timun. Sini makan tembikai susu. Al-khizbiz iaitu tembikai susu. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akala al-bitikha birrutab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakan buah bitikh watermelon ataupun tembikai. Memakan tembikai dengan kurma. Jadi di sini Nabi makan timun dengan kurma. Makan tembikai dengan kurma. Makan tembikai susu dengan kurma. Secara serentak. Semua ini diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi makan, maknanya makanan tersebut adalah sesuai untuk tubuh badan dan seimbang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan kana nasu idza ra'au awwal at-tamri ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر فيعطيه ذلك الثمر. Yang bermaksud, kata Abu Hurairah, orang ramai apabila melihat buah pertama, iaitu buah yang mula keluar hasil daripada tanaman mereka, mereka datang membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah apabila mengambil buah tersebut, Rasulullah berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah pada buah-buahan kami. Berkatilah pada Madinah kami ini, bandar kami ini. Berkatilah pada gantang, sukatan gantang kami. Berkatilah pada sukatan cupak kami. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim merupakan hamba dan kekasihmu dan nabimu. Dan aku merupakan hamba dan nabimu. Sesungguhnya Ibrahim berdoa kepada kamu untuk Mekah, iaitu doa keberkatan. Sebagaimana yang kita baca dalam Al-Quran, Rabbana Rabbi ij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Itu di doa Nabi Ibrahim supaya penduduk Mekah dapat makanan, buah-buahan dan seumpamanya. Jadi Nabi Ibrahim berdoa kepada kamu untuk Mekah. Wa inni ad'uka lil Madinah. Aku berdoa kepada kamu untuk Madinah. Bimisli ma da'aka li Makkah. Seumpama Ibrahim berdoa kepada kamu untuk Mekah. Wa mithlahu ma'ahu, dan sekali ganda lagi. Maknanya Nabi mendoakan keberkatan Madinah lebih daripada Mekah lagi. Iaitu hasil daripada Madinah lebih daripada hasil yang keluar daripada Mekah. Kemudian Nabi panggil budak yang paling kecil yang Nabi lihat, Nabi bagi buah tersebut. Jadi orang bawa buah kepada Nabi, Nabi doa kepada buah tersebut, dan akhirnya buah itu Nabi bagi kepada budak-budak yang kecil-kecil yang ada bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam hadis ni ada beberapa pengajaran. Yang pertama, bagaimana para sahabat sentiasa nak mencari keberkatan. Dalam apa pun mereka nak mencari keberkatan. Antara keberkatan yang mereka cari, bila ada dapat buah mula gugur, buah mula mengeluarkan hasil, mereka tak jual dulu, tetapi mereka bawa jumpa, serahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Ini di antara contoh yang kita lihat generasi ayah-ayah kita dulu, datuk-datuk kita dulu amalkan. Saya ingat lagi masa saya kecil. Orang-orang kampung pada peringkat permulaan durian gugur, dia memang tak jual lagi. Dia saling bertukar-tukar di antara satu sama lain. Orang ni bagi jiran ni, orang ni bagi merasa. Masing-masing ada pokok durian, tapi mereka nak bagi jiran merasa. Kita rasa durian orang lain rasa durian kita, mana saling bertukar-tukar. Kemudian barulah selepas pada tu mereka jual durian. Dan itu bahkan kita lihat ada juga yang bawa kepada para alim ulama. Bila ada hasil daripada buah-buahan mereka, mereka pergi hantar ke tok guru, hantar ke pondok. Maknanya mencari orang-orang alim, orang yang soleh, hantar ke tok imam, supaya permulaan buah-buahan tersebut adalah permulaan yang diberkati.
hantar kepada orang soleh mendoakan keberkatan. Itu yang diharapkan. Kita harapkan doa daripada orang-orang yang soleh. Tapi benda-benda macam ni kadang-kadang tak sama zaman sekarang dengan zaman dulu. Zaman dulu kita hubungan ke satu-satu kampung, sama-sama penduduk tu lebih erat. Jadi amalan-amalan yang kita warisi daripada sunnah Nabi ni lebih mudah untuk diamalkan berbanding dengan zaman sekarang ni. Kita sama-sama taman pun kita tak berapa nak kenal. Apatah lagi sama taman, kadang-kadang satu lorong pun kita tak dapat nak mengenali di antara satu sama lain. Kemudian di antara pengajaran hadis ni, bagaimana orang yang menerima sesuatu pemberian disunatkan dia mendoakan kepada orang yang memberi. Macam Nabi mendoakan kepada orang yang beri. Doa supaya diberkati pemberian tersebut, buah-buahan, kebun, semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi meraihkan kanak-kanak. Biasalah kalau buah ni, orang yang semangat sangat nak makan, lebih-lebih lagi pada peringkat permulaan. Sebelum buah banyak, buah baru-baru keluar. Memanglah bila hantar kepada Nabi, yang ketika tu ada kanak-kanak dia lebih terliur berbanding dengan orang tua. Orang tua ni dia tak kisah sangat, dia boleh bersabar lagi walaupun dia nak makan. Tapi kanak-kanak dia tak boleh nak sabar. Sebab itulah Nabi meraihkan perasaan kanak-kanak. Dengan Nabi bagi kepada kanak-kanak terlebih awal berbanding dengan orang yang dewasa. Ini salah satu daripada sikap yang sikap yang perlu kita contohi daripada junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rubai' bin Muawwidh bin Afra', ditulis ini Muawwidh bin Afra' radhiyallahu anha meriwayatkan, ba'athani Mu'adz bin Afra' bikina'in min rutabin wa alaihi ajrun min kisa'i zughbin wa kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbul kisa'a fa ataituhu bihi wa 'indahu huliyyah qad qadimat alaihi minal bahrain famala yadahu minha fa'atanihi. Yang bermaksud Mu'adz bin Afra' mengutus Rubai'. Jadi Mu'adz bin Afra' dia adik-beradik dengan Muawwidh. Jadi Mu'adz ni dia suruh anak saudara dia. Rubai' mengutus untuk memberi sepinggan kurma yang masak dan timun kecil. Timun kecil kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jenis timun yang kecil. Ini dinamakan kisa' zughbin. Dan beliau suka makan timun. Ketika saya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rubai', beliau baru saja memperolehi perhiasan daripada Bahrain. Dalam peperangan pembukaan kota Bahrain, banyaklah harta rampasan perang dibawa balik oleh sahabat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagihkan kepada sahabat-sahabat, dan ada banyak harta lagi, hilyah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memenuhi tangan beliau dengan perhiasan itu lalu memberikannya kepada saya. Jadi perhiasan tersebut adalah bahagian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bagi, ambil sepenuh tangan, kemudian diserahkan kepada Rubai' bin Muawwidh bin Afra' Rubai' binti Muawwidh. Dan dalam riwayat yang lain yang kita akan baca tadi, yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perhiasan dalam bentuk emas. Bukan perhiasan biasa, tetapi emas. Zaman dulu biasalah, walaupun emas tu bernilai, tapi banyak. Bagi emas segenggam,
mah, tu biasa. Tapi sekarang ni kalau segenggam mah memang satu yang luar biasa. Bimil ikafai. Famala ayadahu. Kalau yang riwayat yang akan datang disebut mil akafihi, sepenuh satu tapak tangan. Sepenuh satu tapak tangan ni banyaklah qadar emas yang diberikan kepada Rubai' binti Muawiz radhiyallahu anha. Dan riwayat yang lain, Rubai' binti Muawiz bin Afra radhiyallahu anha meriwayatkan, Ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam biqina'in min rutabin wa ajru dhubin fa'atani mil'a kaffihi hilyan aw qalat dhahaban. Yang bermaksud saya datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa sebekas ataupun sepinggan kurma masak dan timun yang kecil. Lalu beliau memberikan kepada saya segenggam perhiasan ataupun emas. Mana bagi segenggam penuh. Mil kafih, mana penuh satu genggam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emas yang diserahkan kepada Rubai' binti Muawiz. Jadi sini kaitan dengan makanan ataupun buah-buahan, iaitu rutab dan timun, madu kurma dan timun yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bab buah ni, inilah dalam riwayat yang dimuatkan oleh Imam Tirmizi, kita tengok ada al-qitha' timun yang kecil tu, yang berbulu sedikit. Dan ada rutab, kurma yang masak tapi belum kering lagi. Dan ada khizbiz ni timun susu. Dan ada bitikh, ada tembikai. Dan buah-buahan secara umum. Inilah 4 yang disebut di dalam riwayat dalam kitab Syama'il kita ni. Kemudian bab kaitan dengan syarabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa kita tangguh pada kelas ataupun majlis yang akan datang. Wallahu a'lam. Jazakallah khair kepada Al-Fadhil Ustaz. Jadi sekiranya ada persoalan yang hendak diajukan, boleh dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya. Saya Azmi, nak tanya satu soalan tentang, mungkin tak berkaitan sangatlah dengan tajuk pemakanan ni, cuma dia berkaitan dengan ahnik. Ada satu situasi ni, lebih kurang kawan kepada kawan saya lah, dia non-Muslim. Dia cakap mungkin kat Jepun kot, kat Jepun tu ada Muslim kat situ. Macam lepas daripada beranak tu, yang Muslim ni dia nak tahnikkan anak dia lah. Tapi dekat sana kan dia bukan satu amalan yang, bukan praktis yang biasa lah dekat seperti sana untuk tahnik tu. Jadi yang kawan Jepun tu ditanyalah pada kawan saya ni, kenapa yang orang ni macam tergesa-gesa nak tahnik. Mungkin praktis kat sana tu lepas ada baby lahir, dia mesti dia asingkan, lepas tu ada, kalau dia tengok keadaan mungkin ada kuning ke apa semua. Tapi yang orang Muslim yang baru dapat anak ni, dia macam tergesa-gesa nak tahnik cepat-cepat kan, macam tu dia nak buat sendiri kot. Lebih kurang situasi macam tu lah. Jadi kalau macam situasi macam ni, macam mana kita nak terangkan mungkin ada ada sebab kenapa Islam suruh tahnik, dan mungkin ada penjelasan kenapa tahnik tu kena benda yang manis, bukan susu ke air kosong ke. Jadi apa yang, kalau dari sudut dakwah tu sendiri, macam mana kita nak terangkan pada orang bukan Islam tentang tahnik? Okey. Dari sudut yang pertama sekali, dari sudut kajian sains tu anda tak pastilah. Kalau ada, mungkin ada juga kajian sains tentang tahnik ni. Cuma dari sudut apa yang dibincangkan oleh ulama, tahnik ni salah satu daripada tafa'ul, mana kita mengharapkan kebaikan. Kalaulah bayi itu dimulakan dengan manis, dengan harapan dia sudut perangai dia perangai manis. Dari sudut
perangai, sikap dia, suatu yang manis. Sebab itulah dimulakan dengan manis. Begitulah juga ambil tahnik daripada orang-orang yang soleh. Dengan harapan dia ni terus akan jadi anak yang soleh. Itu dia ulama bincang di sudut tafaul. Mana tafaul ni kita berharap. Berharap perkara tersebut berlaku. Maknanya dengan kita makan manis dengan harap benda tu dia jadi perangai dia jadi manis. Dengan orang soleh, dengan harap dia jadi orang soleh. Sebab manusia ni biasalah, apa yang dia mulakan, kalau dia biasa macam tu, dia mudah mengikut kebiasaan dia. Cuma dari sudut dakwah, macam mana kita nak cerita kepada non-Muslim tu, yang tu saya tak pandai jugalah nak jawab. Dari sudut dakwah nak cerita, kita yang zahirnya kita cerita itu adalah sunnah je lah. Nabi kami biasa buat macam ni, jadi kami ikut. Kami ikut perbuatan. Cuma dia mungkinlah kalau ada sahabat-sahabat buat kajian tentang sains, kebaikan dari sudut kajian tu, wallahu alam lah. Kalau ada lagi lah cantiknya untuk kita nak terangkan kepada mereka. Cuma pada asasnya kita bagi tahu itu sunnah Nabi kita. Nabi kita galakkan perbuatan yang seumpama tu. Kerana ada kadang-kadang ada setengah agama tu dia buat upacara keagamaan dia kepada kanak-kanak. Jadi bagi kami, kanak-kanak kita tahnik dia. Tahnik dia itu salah satu daripada tuntutan agama kami. Kita mungkin di sudut tu kita boleh cerita secara asasnya begitulah. Cuma nak panjang, nak detailkan dari sudut dakwah tu, apa tak pandai jugalah. Minta maaf. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Okay, ada lagi ke daripada peserta yang ingin ajukan soalan? InsyaAllah kalau tak ada, okay, jangan lupa kepada semua para peserta untuk isi attendance, isi kehadiran di ruangan chat. Dan kepada Al-Fadhil Ustaz, jazakallah khairul jazak di atas penyampaian tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kitab Syama'il Muhammadiyah. Moga-moga dengan ambang nak menyambut bulan Maulidur Rasul yang tak lama lagi bakal tiba, ini dapat menjadikan kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi kita tangguh dulu majlis kita pada malam ini dan kita bertemu lagi pada sesi akan datang. So kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha